berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang dikurniakan satu mukjizat terbesar yang dikurniakan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW selain daripada Al-Quran. Dan bulan peristiwa Isra ini dikupas dalam pelbagai sudut oleh tuan-puan guru kita, penceramah-penceramah kita. Jadi tuan-tuan boleh lihat ceramah-ceramah Isra wal Mi'raj yang disampaikan, maka kita akan dapat pengajaran. Kita akan dapat pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah suatu motivasi kepada baginda SAW dalam perjuangan baginda untuk menyampaikan agama Allah SWT, agama Islam ini. Jadi sebagai akhirnya kita lihat yang ketujuh, putera dan puteri baginda. Putera baginda 3 orang, iaitu Qasim, Abdullah yang bergerak Tayyib, dan Tahir yang Ibrahim. Jadi 3 orang putera baginda, Qasim, Abdullah yang bergerak Tayyib, dan Tahir. Kedua ayah anak ini dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan Ibrahim dari Siti Maryah Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam. Puteri kepada baginda 4 orang, iaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kalthum. Semua puteri baginda ini dilahirkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka puteri yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu ialah isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, yang berpangkat sepupu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah Sayyidatuna Fatimah itu isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lagi anak saudara sepupu waris. Maka daripada Sayyidina Fatimah inilah berketurunan anak-anak cucu sentiasa bertambah-tambah banyak sehingga sekarang ini. Itu yang kita lihat Said, keturunan Said, dan yang seumpama Habib dan yang seumpama ini. Maka ini susu galur mereka dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ini, yang melahirkan anak Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Wallahu alam. Maka sekalian putera dan puterinya tersebut daripada isterinya yang bernama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, melainkan Sayyidina Ibrahim, maka ia daripada Mariatul Qibtiyah yang dihadiah oleh Raja Mesir, iaitu Muqayqis. Itu dia. Jadi kita dah terangkan tadi, 6 orang anak daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan seorang ini Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau baginda meninggalkan isteri sebanyak 9 orang, iaitu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Safiyah binti Huyai dari bangsa Yahudi, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, dan Jawairiyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Itulah dia isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasulullah SAW wafat, 9 orang campur dengan Siti Khadijah jadi 10 orang. Jadi 9 orang isteri ini adalah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi SAW yang beristeri 9. Syariat menyebut paling ramai hanya 4 orang isteri saja untuk setiap umat Islam. Wallahu alam. Baik. Rupa junjungan Nabi SAW diterangkan secara ringkas di sini. Ada 12 ciri. Pertamanya, junjungan baginda SAW paling sempurna bentuk, rupa, budi pekerti, dan mempunyai sifat-sifat terpuji. Jadi ini boleh kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab-kitab yang lain. Yang kedua, badan sederhana tinggi, kulitnya putih kemerahan, luas mata bercelak, letik alisnya serta lebat halus bulu yang tumbuh di situ. Yang ketiga, jarang sedikit giginya, lebar mulutnya, luas dahinya, berbentuk anak bulan, kelihatan cantik berseri. Ini semua diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rata pipinya sederhana, mancung hidungnya dalam bentuk yang menarik sekali. Itu yang keempat. Yang kelima, bidang di antara bahu dan tengkuk baginda 2 tempat berongga kasar besar, tulang sendi sedikit, daging tumit, tebal janggut, besar cantik kepala baginda dengan rambut dibiarkan panjang hingga kedua cuping telinga menuruni. Ini semua ada dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Keenam, di antara 2 belikat termeteri dengan khatamun nubuwah. Ini Nabi kesudahan yang sekelilingnya cahaya menyinari. Wallahu alam. Ini pun disebut dalam kitab Syama'il. Ketujuh, peluh baginda putih bersih laksana mutiara, baunya harum lebih dari kasturi. Sehingga dikumpul oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi minyak wangi. Ini adalah
keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengambil puluh Nabi ni sebagai minyak wangi untuk diambil barakah daripadanya. Ke-8, bila berjalan bengkok udang sedikit, kelihatan seolah-olah seperti keadaan orang yang sedang turun dari tempat tinggi. Ke-9, bila berjabat tangan, maka tangan orang yang dijabatnya wangi sepanjang hari. Itu keistimewaan Nabi SAW. Yang ke-10, bila letakkan tangannya atas kepala kanak-kanak, maka diketahui kanak-kanak itu pernah disentuh Nabi kerana bau yang harum wangi. Itu juga diceritakan semua-semua yang kita baca ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ke-11, wajah baginda laksana bulan, purnama kelihatan sentiasa cantik, kegemilangan berseri. Dan yang ke-12, akhir sekali, orang yang meriwayatkan rupa bentuk baginda pernah berkata, aku tidak pernah melihat siapa baik sebelum atau sesudah ini ada orang yang dapat menyamai kecantikannya dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kenapa kita perlu lebih mengetahui tentang diri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain. Walaupun tidak salah kita mengkaji sejarah para nabi dan rasul, tapi sejarah Nabi SAW lah yang seharusnya dan sewajarnya kita pelajar, kita kaji supaya ada iktibar daripadanya, jadikan panduan. Kerana kita sebagai umat baginda SAW sudah pastilah kita berkehendakkan kita mendambakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mendambakan syafaat Nabi SAW, kita wajar ada perasaan cinta kepada baginda SAW. Dan untuk perasaan cinta kepada Nabi SAW ini perlu kepada kita mengenali baginda dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Jadi itulah sedikit kupasan untuk kuliah maya kita malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Ringkasan Akidah Sunnah wal Jamaah ini pada kuliah akan datang dengan tajuk yang berikutnya, iaitu beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan kitab-kitab dan tajuk-tajuk yang seterusnya. Itu daripada rukun iman, insya-Allah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah maya yang akan datang. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk yang kita bersama kita, untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mudah-mudahan kehidupan kita yang sementara ini jadi baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan baiknya itu sampailah ke akhirat, terlindung kita daripada azab neraka yang pedih. Dan sekiranya ada apa-apa dalam kuliah ini yang disampaikan mungkin tidak mendapati selera tuan-tuan dan puan, saya minta maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan sekalian. Bertemu kita pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lazat taufiq azmi walakum, dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih al-kafaratul asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallam ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma arham man haza jam'u tafsir ba'di tafsir masuma. Allahumma inna najul kafin huri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jam'uhum wa shattit kalimatuhum wa zalzil aqdamahum wa sallim kalba min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma unzil kitab wa ya mujassa wa zaman ahzab yazib wa sunahim bi fa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zina muslimin fami akramakum رب اللهم ارفعنا البلاء والوباء وسائر الكورونا والغلا والمن وفتن ما ظهر منه ومن بطن. أمرنا هذا خاصة أسبابنا أما بفضلك جودك كرم النبي صلى الله عليه وسلم إن محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام من الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومسنا علمنا ولقانا وأعمالنا في هذه الليلة المباركة من شر جبار إنك السميع العليم. تب لنا يا مولانا إنك تواب رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتعالى فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم إنكم تقوا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.